Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton dan pendengar yang setia bersama dengan kami bagi ruangan e-hadith yang dianjurkan oleh Pergas yang bersiaran langsung daripada Paradise at Pergas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan memberkati kita dalam pengajian kita pada malam ini. Sebelum itu, suka untuk saya meraihkan teman-teman yang sudah bersama dengan kami pada malam ini. Tadi saya terlihat pertama sekali Kak Noor dengan kita. Boleh terus ataupun suara tak ada? Sudah kembali ya? Okey. Sekarang suara dah ada? Sila berikan feedback ya bagi jemaah yang bersama dengan kami. Jika ada, alhamdulillah dah ada. Terima kasih Puan Aida Zainal. Okay, Kak Nur, terima kasih. Alhamdulillah dah ada. Tak apalah, kita anggap ujian ya pada malam ni macam cik semua. Sekejap ada, sekejap tak ada. Okey, baik. Pada malam ni saya tidak mahu membuang masa. Kita akan masuk pada perbincangan hadis kita yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-10 bertajuk sebab terkabulnya doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana beliau berkata, Nabi SAW bersabda. Dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu kepada kita, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima melainkan yang baik. Di samping itu, Nabi SAW juga memberitahu kepada kita di dalam hadis ini bahawa wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada para rasul. Ini sebagaimana juga yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi SAW rangkumkan bersama di dalam hadis ini, iaitu Nabi kata faqala ta'ala. Buktinya bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sesuatu kepada para rasul dan kita juga di kalangan orang yang beriman perlu mengikut sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul itu, Nabi berikan kepada kita dengan bukti, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah
kalian daripada hal yang baik-baik dan beramal salehlah. Jadi ini surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Nanti boleh rujuk kembali ya pada Al-Quran. Jika sekiranya ada Al-Quran di samping anda, boleh ambil Al-Quran, boleh buka surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Dan Nabi SAW tidak mendatangkan kepada kita satu ayat sahaja, okay, untuk sabda ini. Tapi Nabi SAW juga berikan kepada kita dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua, iaitu Nabi kata waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian daripada yang baik-baik, itu sumber yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Seterusnya Nabi SAW pun menyebutkan kepada kita dengan satu contoh. Cantik sebenarnya hadis ni ya. Ada satu contoh di sini. Nabi kata begini, thumma dzakara ar-rajula. Nabi SAW pun menyebutkan tentang kisah seorang lelaki. Apa yang berlaku kepada dia? Lelaki ini Nabi sebutkan yutilus safara, asy'atha aghbara, yamuddu yadayhi ila as-sama, ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzziya bil harami fa anna yustajabu lah. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini Nabi berikan kepada kita dengan contoh seorang lelaki. Lelaki ini Nabi kata apa? Pertama, dia melakukan perjalanan yang jauh, perjalanannya panjang. Okay? Kemudian Nabi sebutkan rambutnya pula kusut masai dan dia dalam keadaan yang berdebu. Okay? Nabi sebutkan begitu. Seterusnya Nabi kata lelaki ini berdoa. Bagaimana caranya berdoa? Dia menadahkan tangannya ke langit. Okey, ini yang ketiga. Seraya berkata dalam doa ini, maknanya dia mulakan doanya dengan ungkapan kata permohonan minta langsung kepada Allah, iaitu ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Dia sebutkan begitu dan kita faham wahai Tuhanku di sini bermakna ialah dilangsungkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Nabi SAW juga ada menyebutkan perihal lelaki tersebut, iaitu Nabi kata padahal lelaki ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan perutnya diberi makan dengan yang haram. Persoalannya, bagaimana doa dia itu tadi mungkin dikabulkan? Nabi hentikan sabda baginda hingga di situ sahaja sebagai satu peringatan kepada kita. Baik, kita masuk langsung kepada syarah hadis pada malam ini. Di dalam hadis ini, di awal perenggannya tadi kita baca, Nabi SAW menekankan bahawa Allah itu maha baik. Innallaha tayyibun. Okey, daripada ungkapan kata Nabi tersebut, kita fahami begini ya, sidang penonton sekalian. Kita fahami bahawa pertama, Allah itu suci. Tayyib, bila kita kata tayyib, ia baik, maknanya ia bersih, suci, kan? Di situ kita faham Allah itu maha suci. Bila kita kata Allah itu maha suci, bermakna Allah bebas dari segala kekurangan dalam semua keadaan. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan takdir, dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu, dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menyambut doa seseorang, ya, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala di sini kita boleh fahami dia jauh daripada segala kekurangan. Inilah yang menunjukkan bahawa Allah itu maha baik. Baik dan buruk pasti berbeza. Ia takkan sama. Sebab itu juga yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Jika kita merujuk dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-100,
Okey, sila rujuk surah Al-Maidah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, qul la yastawil khabith wat tayyib. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Sebab itu bila kita kata Allah Maha baik, Allah Maha suci, bermakna Allah itu bersih daripada segala kekurangan. Maaf. Dengan arti kata yang lain, Allah tidak memiliki aib dan kekurangan. Okay, kita yang ada kekurangan sekarang ni ialah kita hamba. Sebab tu kita selalu kata, tak ada manusia yang sempurna. Biasa kan kita kata begitu? Tak ada manusia yang sempurna. Kita ada kekurangan, kita ada kelebihan. Kita ada buruk, kita ada baik kan? Kerana perangai kita pun masalah juga. Kadang-kadang kita baik, ada baiknya, ada buruknya juga. Tak semua perfect ni dalam kehidupan kita. Tapi Allah perfect. Okay? Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Di sinilah di mana Nabi SAW juga ingatkan kepada kita. Dalam keadaan Allah itu Maha sempurna, Maha baik, inilah yang Nabi ingatkan, Allah terima yang baik-baik sahaja daripada hamba-Nya. Okey, Allah terima yang baik-baik sahaja daripada hamba-Nya. Namun, kita juga kena ingat, daripada sudut apa yang baik yang ingin kita sembahkan kepada Allah. Daripada sudut tindakan kita, ucapan, amalan ibadah, semua ini, dia mesti baik. Allah terima ucapan kita yang baik. Tu doa yang baik Allah terima. Doa yang tak baik Allah tolak. Allah terima tindakan-tindakan kita yang baik. Maknanya Allah berikan, ganjarkan kepada kita dengan pahala. Di situ. Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita yang baik. Amal soleh itu dah baik. Amal yang baik. Di sini kita dapati bahawa setiap yang baik tidak pernah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, perbuatan yang baik, ucapan yang baik, amal yang baik, ia juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Di sini saya letakkan dua. Kenapa dia hilang? Okay. Ada dua syarat untuk kita lihat ia sebagai satu perbuatan baik, amal soleh kita yang Allah Subhanahu wa taala terima. Sebab begini ya, ramai orang boleh buat perkara yang baik dalam hidup dia. Sebab tadi teori kita begini, yang baik Allah terima. Jadi kita buat baik banyak-banyak dalam hidup, betul tak? Namun adakah semua perbuatan baik yang kita buat itu Allah memang betul-betul terima? Sebab tu penting ada dua syarat ini. Kadang-kadang kita buat perkara yang baik, tapi kenapa ia ditolak? So kita ada dua syarat di sini. Pertama ialah ikhlas. Kita buat baik, kita cakap perkara yang baik, kita beramal soleh, dia mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memang dia buat baik, tapi niat dia bagaimana? Itu orang kata ada udang di sebalik mi, kan? Betul tak? Ada udang di sebalik mi kan? Lapar pula malam ni okey. Ada udang di sebalik mi. Jadi adakah kita nak kata orang tu dia buat baik? Namun kerana niat dia tak baik, yang kita tak nampak niat dia, adakah Allah akan terima? Allah tak terima perbuatan yang begitu. Sama juga kalau kita ucapkan ucapan yang baik, tapi niat kita, mungkin niat kita ni nak menyakitkan hati orang lain, saya tak rasa Allah Subhanahu wa taala terima ucapan kita yang baik itu dengan niat yang tidak baik. Kerana apa kita cakap, aku nak cakap ni biar sakitkan hati dia. Aku cakap benda baik apa, suka hati aku nak cakap apa. Mungkin ada orang begitu. Kan cakap lepas dia kata baik, cakap benda baik, betul. Tapi niatnya bagaimana? Nak sakitkan hati orang, nak tunjukkan pada orang lain bahawa dia hebat, begitu. Hal-hal yang begini kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang ingin menjadi baik contohnya. Kerana kita yakin kebaikan itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan terima. Tapi kalau keikhlasannya tidak ada, kemudian yang kedua, ia pula tidak bersesuaian dengan syariat. Ikut kepala sendiri. Contoh kan, buatnya baik tapi ikut kepala sendirilah. Solat tapi solat 1 rakaat. Boleh? Untuk solat maghrib tadi. Tak boleh. Buat baik pun Ustazah, solat apa? Yang penting saya ikhlas kepada Allah. Ini susah juga.
Kalau kita hanya pegang kepada satu saja syarat tadi, ikhlas, semua orang akan buat banyak perkara dalam hidupnya, dia kata bahawa saya ikhlas kerana Allah. Tapi kita jangan lupa, ikhlas itu betul. Yang kedua ni syaratnya ialah bagaimana kita melaksanakan dia. Adakah ia bertepatan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud saya bertepatan dengan syariat. Jika kedua-dua ini lengkap, ikhlas, bertepatan dengan syariat, kita buat perkara yang baik itu tadi kan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan terima amal baik kita. Okey, baik. Seterusnya, dalam hadis ini tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Dan Nabi SAW datangkan kepada kita dua bukti daripada ayat Al-Quran yang menyentuh tentang isu itu. Di sini kita fahami bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabi, yang kita ikut ialah Nabi SAW, syariat Nabi SAW. Di situ apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi SAW, besar kemungkinan ada keadaan-keadaannya kita juga wajib untuk melakukannya. Baik, di sini Nabi sebutkan ayat yang pertama, iaitu surah Al-Mu'minun ayat yang 51 tadi ya. Allah kata, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan begitu di dalam ayat tersebut. Di sini kita faham ada dua perkara yang Allah perintahkan kepada para rasul. Pertama, makan makanan yang baik. Makan makanan yang baik ni maksudnya ialah makan makanan yang halal. Ini bahasa kita lah yang lebih tepatnya ya. Makan makanan yang halal. Kedua ialah beramal soleh. Ini bermakna kita sebagai hamba Allah yang mengikuti para rasul itu juga perlu makan makanan yang halal dan melaksanakan amal-amal yang saleh. Okey, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua di sini surah Al-Baqarah ayat yang ke-172 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian daripada makanan-makanan yang halal. Ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Di sini kita lihat ayat yang pertama tadi ianya berkaitan dengan para rasul. Sebab apa? Kenapa Nabi datangkan ayat yang kedua? Mungkin kita boleh kata, oh itu Allah suruh para nabi dengan rasul je, kita bukan nabi dan rasul, tak apalah Ustazah, buat apa kita nak makan makanan yang baik dan beramal soleh. Kita mungkin cakap begitu. Tapi di sini pentingnya Nabi SAW datangkan ayat yang kedua. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Siapa? Kita. Jadi kita tak ada excuse kat sini. Kita tak kata Allah, ayat yang surah Al-Mu'minun tu, ayat 51 tu untuk para nabi dan rasul. Kita ni tak payahlah, yang penting kita ikut je. Kita tak payah buat gitu. Tak, bukan begitu. Sebab tu di sini, bila kita bawakan ayat yang kedua tersebut, menunjukkan kepada kita orang yang beriman turut diperintahkan untuk memakan makanan yang baik. Atau dengan kata lain, makanan yang halal. Ya? Jadi kita ada satu, ayat yang kedua inilah untuk orang yang beriman. Baik, dua ayat ini dia menguatkan statement Nabi yang pertama tadi. Sebab awalnya tadi Nabi kata apa? Allah itu tayyib. Allah maha baik. Dan Allah terima yang baik. Okay? Allah terima yang baik daripada kita ni sebagai hamba-Nya.
antara yang Allah terima, perkara baik ini ialah makanan yang kita consume. Okey, makanan yang kita makan ataupun minuman. Dengan kata lain, yang baik ini ia bukan hanya berkaitan dengan tutur kata kita, tindakan dan juga amal soleh. Tetapi ia juga berkaitan dengan apa yang kita masukkan ke dalam badan kita. Sebab tadi kalau saya terangkan kan, saya cerita tentang tutur kata yang baik, tindakan yang baik, amal soleh kita yang baik tadi kan. Bila kita masuk kepada ayat Al-Quran ini, kita dapati bahawa perkara yang baik ia bukan berkaitan tiga itu sahaja. Tetapi ia berkaitan tentang apa yang kita masukkan, iaitu makanan, minuman pada dalam badan kita dan juga apa yang kita letak pada badan kita. Contohnya, Nabi SAW berikan kepada kita dengan kisah seorang lelaki tadi kan, yang mana dia dalam perjalanan yang panjang, lalu dia itu dalam keadaan yang berdebu, kusut masai keadaan dia, kemudian dia menadahkan tangannya ke langit. Ini merupakan sebab mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa seseorang. Bila Nabi SAW datangkan dengan Nabi SAW sifatkan dengan 4 perkara itu tadi. Nabi nak tunjukkan kepada kita, lelaki ini dia buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh terima doanya dengan keadaan-keadaan begitu. Iaitu pertama tadi ialah dalam keadaan perjalanan yang jauh, Nabi SAW sebutkan. Dan hal ini kita dapati dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis riwayat ini disebut sebagai riwayat yang hasan. Imam At-Tirmizi ketika dia meriwayatkan hadis ini, dia datangkan dengan 3 keadaan yang Nabi SAW sebutkan bahawa seseorang itu dia akan dikabulkan doanya. Iaitu pertama, Nabi kata, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan pada 3 doa itu. Pertama, Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi kata apa? Da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Kedua, Nabi sebut wa da'watul musafiri. Doa orang yang bermusafir. Ini bertepatan dengan konteks perbincangan kita tadi. Tadi lelaki itu dalam keadaan musafir, perjalanannya jauh, bermakna situasi dia merupakan sebuah situasi yang kita kata bila dia berdoa dalam keadaan itu, Allah Subhanahu Wa Taala boleh kabulkan doa dia. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, pada hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang saya bacakan tadi ya, ialah Nabi kata da'watul walidi ala waladihi. Doa seorang ibu ataupun doa ibu bapa kepada anaknya. Jadi dalam tiga situasi itu tadi, kita dapati ada satu situasi yang Nabi sebutkan berkaitan dengan doa seorang yang dalam perjalanan. Da'watul musafiri. Bila kita balik kepada hadis itu, kita lihat tadi Nabi kata lelaki itu yutilus safar. Dia dalam keadaan yang perjalanannya jauh. Jadi dalam mindset kita bila kita baca hadis ini, oh lelaki ini dia ada potensi doanya dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Nabi juga sebutkan bahawa lelaki tersebut dalam keadaan yang mana dia kusut masai. Dia dalam keadaan yang berdebu. Maknanya situasi ini menunjukkan kepada kita bahawa lelaki itu dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang amat memerlukan pertolongan dan bantuan. Kerana situasinya yang tidak terurus tersebut. Jadi kita lihat di sini, dalam keadaan sukar atau terlalu mengharap, iaitu kusut dan berdebu tadi Nabi kata. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-62.
Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang yang dia berdoa dalam keadaan yang terpaksa, dalam keadaan yang mengharapkan bantuan Allah. Allah tanya, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu?" Siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam keadaan terpaksa jika dia berdoa, wa yakshifus su'a, dan mengangkat setiap kesukaran dalam kehidupan dia. Maknanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syaukani ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Ayat itu menjelaskan betapa manusia amat memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita amat memerlukan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi kalau kita dalam keadaan yang terpaksa. Sebagaimana lelaki yang dalam perjalanan jauh itu tadi, lalu dia dalam keadaan yang amat memerlukan, dia pun berdoa kepada Allah. Makanya di situ kita lihat ada dua situasi yang menguatkan keadaan lelaki tersebut untuk Allah kabulkan doa dia. Kerana kalau kita ni dalam keadaan terpaksa ya jemaah, biasanya kita akan berikan 100% jiwa kita ini, kita angkat tangan tu, kita akan berikan kepada Allah. Sebab kita dah tak ada pilihan lain dah waktu itu. Kita hanya ada Allah, kita mengharapkan Allah dan kita tak tahu nak harapkan pada siapa. Dan pada waktu itu kita panjatkan doa kita sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, subhanallah. Kita dah tak ada dah. Kalau kita syirik pun, kita dah tinggalkan kesyirikan itu. Kita dah tak doa dah pada benda-benda yang kita syirikkan. Kita akan angkat tangan, kita akan harap pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah kata, siapa yang akan kabulkan doa engkau? Bila engkau dalam keadaan terpaksa, bila engkau berdoa itu, tak lain dan tak bukan aku yang kabulkan doa kalian. Dan dalam keadaan terpaksa itu, biasanya kita ini akan berdoa dalam keadaan yang penuh harap. Sebab tadi saya kata kita dah tak boleh nak rely ataupun kita dah tak boleh nak bergantung kepada manusia, makhluk yang ada di sekitar kita. Kita akan angkat tangan doa kepada Allah 100%. Pada waktu itu kita akan lihat bagaimana kesungguhan, bagaimana pengharapan, bagaimana rasa takutnya kita kepada Allah itu ia menyelinap masuk ke seluruh tubuh badan kita ini. Sampai kadang-kadang kita berdoa, menangis, menggigil di hadapan Allah kerana kita dah tak ada pilihan. Kita harapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga antara sebab mengapa Allah mengabulkan doa seseorang hamba. Ingat kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam dia berdoa kepada Allah bertahun-tahun minta zuriat kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-90 Allah beritahu kepada kita kenapa akhirnya Allah kabulkan permintaan doa Zakaria itu. Allah kata apa? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kami kabulkan permintaan dia iaitu Zakaria. Kami berikan kepada dia zuriat yang bernama Yahya. Kami perbaiki keadaan isterinya yang pada waktu itu sudah tua dan dia mandul. Kami perbaiki keadaan dia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita kenapa keadaan itu berlaku. Allah Subhanahu wa taala kata pada ayat ini, innahum kanu yusari'una fil khairat. Kerana Nabi Zakaria ini adalah orang yang sentiasa bersegera kepada kebaikan. Bukan itu sahaja jemaah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ada dua keadaan yang berlaku di situ. Okey, ini surah Al-Anbiya yang saya bacakan tadi berkenaan dengan Nabi Zakaria. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-10, kita ada dua perkataan yang Allah sebutkan. Raghaba. Rahaba. Dua perkataan ini, bila kita ataupun dua keadaan itu, bila kita berdoa, meletakkan diri kita pada dua keadaan tersebut. Iaitu pertama tadi raghaba, kedua rahaba. Raghaba ni maksudnya ialah kita ni dalam keadaan yang mana penuh harap kepada Allah.
Kalau rahaba maksudnya ialah dalam keadaan kita gerun, gentar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita gerun dan gentar? Kerana kita tahu Allah itu Maha berkuasa. Allah itu yang Maha memberikan balasan dan ganjaran kepada setiap hamba. Kita jadi takut dalam keadaan kita terpaksa itu tadi. Kita dah tak boleh buat apa-apa. Kita hanya mengharapkan Allah, dan pada waktu itu kita akan ada di benak kita ataupun minda kita ini, Allah itulah yang akan balas setiap keburukan yang dulu kita pernah lakukan. Bila Allah Subhanahu wa taala Maha membalas itu, kita akan ingat banyak dosa-dosa kita yang lama. Kita akan rasa Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tak kabulkan doa saya pada waktu ini, Allah Subhanahu wa taala kemungkinan besar tertimpanya musibah pada saya pada waktu itu kerana dosa-dosa saya yang lama. Begitu keadaan kita. Dua situasi ini perlu ada pada diri seseorang ketika dia berdoa kepada Allah, untuk menjadikan doanya adalah doa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan situasi ini ada pada lelaki yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Dia dalam keadaan kusut masai, dirinya berdebu, maknanya dia kusut. Dia dalam keadaan terpaksa. Dia amat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW sebutkan kepada kita dengan keadaan yang ketiga, iaitu dia menadahkan tangannya ke langit. Maaf ketiga di sini. Ini juga kita sebutkan sebagai situasi di mana Allah Subhanahu wa taala boleh mengabulkan doa seseorang. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan bahawa innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu. Karimun, lagi Maha Pemurah. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu dia malu tak kala seorang hamba dia mengangkat tangannya kepada Allah, tapi kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menolak tangan itu dan membiarkan dia dalam keadaan hampa. Maknanya Allah itu malu. Allah itu Maha malu kalau sekiranya hamba ini minta sesuatu kepada Allah dalam keadaan yang mana dia angkat tangan tu, tapi Allah tak beri apa-apa kepada hamba tersebut. Ini yang Nabi SAW beritahu kepada kita. Maknanya antara cara ataupun antara adab kita ini berdoa kepada Allah, yang mana kita nak Allah beri apa yang kita minta itu tadi, angkat tangan kita. Hamba yang mengangkat tangannya kepada Allah, ataupun kita kata yang menadahkan tangannya kepada Allah, ialah hamba yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia menghinakan dirinya di hadapan Allah. Bermakna dia buang kesombongannya, keegoannya, keangkuhannya hilang daripada diri dia. Dan dia mengaku bahawa dirinya adalah hamba, sebab tu dia tadah tangan dia di hadapan Allah, minta kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bila melihat hamba itu, Allah akan pandang hamba ini dengan pandangan yang penuh rahmat dan kasih sayang. Sebab itu Nabi kata apa? Allah malu kalau Allah tak beri apa yang kita minta dalam keadaan kita menadah tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Dan lelaki itu dia melakukan hal yang sedemikian. Dia mengangkat tangannya, bukan kita kata angkat tangan yang rendah gini ya, tapi angkat tangan mengadah ke langit ini. Ini kalau dalam istilah fiqh kita panggil ibtihal. Kita sebut ia sebagai kaedah doa ibtihal, yang mana Nabi SAW ada lakukan ia ketika Nabi doa sewaktu minta hujan. Di kalangan para sahabat, mereka menjelaskan Nabi menadah tangannya ke langit sehingga nampak putih ketiak baginda. Maksudnya tinggi tangan itu diangkat ke langit. Dan pada waktu itu disebut sebagai antara cara untuk kita mendapat doa yang makbul ialah kita mengangkat tangan sedemikian sebagaimana yang diperlihatkan oleh Nabi SAW.
Jadi Nabi SAW juga menyebutkan keadaan yang keempat pada situasi lelaki itu, iaitu Nabi kata dia juga menyebut ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dengan kata lain, ketika dia berdoa kepada Allah, dia mengaku bahawa Allah itu adalah Tuhan. Okey? Dia menyebut ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ini menunjukkan ada bentuk tawassul yang diucapkan. Sebab kita ni kadang-kadang bila kita berdoa kepada Allah, kita akan sebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dalam doa kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, Allah kata apa? Walillahil asmaul husna. Dan pada Allah itu ada nama-namanya yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Itu dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita bukan sahaja kita ucapkan ya Rabbi, ya, tetapi kalau baik, yang terbaik di sini kalau kita dapat menggabungkan dengan nama-nama Allah sebagai satu cara di mana kita nak Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kita. Dan hal ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi ini bernama Zaid bin As-Samit Al-Zuraqi, nama dia. Zaid ini Nabi SAW pernah dengar dia doa. Dan dalam ungkapan doanya itu cantik sekali. Ketika dia berdoa, dia mengucapkan dengan satu ungkapan lafaz yang mengandungi nama-nama Allah. Iaitu dia kata Allahumma bi inni as'aluka bi anna lakal hamda. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dengan sesungguhnya pada mulah segala puji, alhamd. Lalu dia kata apa? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Ya Mannan, wahai yang maha pemberi, yang maha memberi nikmat kepada hamba-hamba. Dia sebut nama Allah. Ya Mannan. Lalu dia kata ya Badi'us samawati wal ard. Wahai yang menciptakan langit dan bumi. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai sang pemilik yang maha agung dan maha pemurah. Disebutkan nama-nama Allah di sini. Bila Nabi SAW mendengar doa yang diucapkan oleh Zaid itu tadi, Nabi kata begini, laqad da'allah bismihil a'zam. Zaid ini dia telah berdoa dengan nama-nama Allah yang maha agung. Tadi kan dirangkumkan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia kata apa? La ilaha illa anta. Sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Dia sebut lagi ya Mannan, yang maha pemberi. Ya Badi'us samawati wal ard, yang maha menciptakan langit dan bumi. Ya Zal Jalali wal Ikram, yang maha agung dan yang maha pemurah. Dia sebutkan begitu tentang nama-nama Allah. Jadi Nabi kata apa? Dia telah berdoa dengan nama-nama Allah yang agung. Lalu Nabi kata apa? Idza du'iya bihi ajaba. Sesiapa yang berdoa menggunakan nama-nama Allah yang agung ini, jika dia berdoa dengannya, maka doanya akan dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan jika sekiranya seseorang dia minta dengan menggunakan ungkapan lafaz itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri. Ini yang kita panggil sebagai bertawassul dengan nama-nama Allah. Ungkapan kata nama Allah itu ataupun sifat-sifat Allah yang kita sebutkan ketika kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ianya adalah antara cara untuk kita mendapatkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya,
yang terakhir. Ada tadi kan Nabi SAW berikan kepada kita dengan satu isu. Nabi sebutkan tentang makanan lelaki itu adalah makanan yang haram. Minumannya adalah minuman yang haram. Pakaiannya adalah pakaian yang haram. Perutnya pula diisi dengan sesuatu hasil yang bersumberkan dari yang haram. Lalu Nabi soalkan, bagaimana Allah nak kabulkan doanya? Maksudnya begini jemaah. Tadi lelaki ini dah cantik dah sebenarnya. Bila kita lihat ya, situasi dia, ada 4 situasi yang ada pada diri dia. Situasi-situasi yang mana Allah boleh angkat doa dia. Pertama tadi apa? Letakkan di ruangan komen tadi. Pertama tadi apa saya sebutkan? Kedua apa? Ketiga dan yang keempat, sila letakkan di ruangan komen, saya nak lihat, ingat lagi ke tidak. Ada 4 situasi yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini pada lelaki itu yang menyebabkan doanya boleh diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesiapa yang boleh letakkan di ruangan komen? Kita lihat jawapannya. Mana pergi? Dah tidur ke? Masih menaip ni saya. Masih type ni. Ada tak nak berikan? Ada 4 situasi di mana Nabi SAW, ya Yana, okay. Yana kata di situ, musafir. Okey, situasi yang pertama, musafir. Okay, kita dalam keadaan musafir, Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan doa kita. Lelaki tadi ada? Yes, dia ada. Seterusnya yang kedua, dalam keadaan sukar ataupun terlalu mengharap. Betul, Yana, terima kasih sekali lagi Yana. Di situ, dalam keadaan sukar dan terlalu mengharap. Ada yang ketiga, okay, Daisy kata apa? Dalam keadaan terpaksa. Okay, boleh tadi saya gabungkan jawapan Yana dan juga jawapan Daisy. Kak Aisyah kata apa tu? Dalam perjalanan yang jauh pertama, okay. Yang kedua dalam keadaan kusut dan berdebu, ataupun tadi disebutkan dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan di mana kita mengharap. Yang ketiga, tangan ke langit. Okay, menadah tangan ke langit. Jangan cakap tangan ke langit. Tangan ke langit tu, tiba-tiba nampak tangan ke langit, lari kita. Okey, menadah tangan ke langit. Sama juga Syaimak berikan jawapan sama sebagaimana yang di atas tadi. Siapa namanya? Saya lupa, tak nampak nama. Dar, okey. Dar Daud. Okay, Dar Daud kata, tangan ke langit, menadah tangannya ke langit. Okay, Syaimak juga sebutkan begitu. Okay, Mazniza. Alhamdulillah, Mazniza diberikan kesemuanya. Sama juga dengan Nurlina. Di situ 4 perkara. Musafir, dalam keadaan yang sukar. Ketiga, mengangkat kedua tangan ke langit. Dan yang keempat, bertawassul dengan nama-nama Allah. Okay, Kak Aisyah dah lengkapkan 3 dan 4. Mengangkat kedua tangan ke langit dan bertawassul dengan nama Allah. 4 perkara ini ya, kita lihat, ia adalah 4 perkara di mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh kabulkan doa dia. Cuma isunya sekarang ialah yang keempat, yang kelima, dia makan makanan yang haram. Dia minum minuman yang haram. Dia pakai pakaian yang haram. Dan dia masukkan perutnya dengan sesuatu sumber yang haram dalam perutnya. Kita boleh faham begini tau. Maknanya, kalau kita makan makanan yang halal, kita minum minuman yang halal, kita pakai pakaian yang halal, dan kita masukkan yang halal juga dalam perut kita, itu adalah cara kita untuk mendapat pengabulan doa dari Allah. Sayangnya lelaki ini, dah 4 perkara tu dia dah cantik dah tadi. Allah akan kabulkan doanya. Tapi slack dia, dekat situ. Kurangnya tu pada nombor 5 ni. Bila ada perkara haram yang dia makan. Sebab itu, okey, saya nak tutup perbincangan kita pada malam ini. Kita jangan lihat perkara yang halal ini ataupun perkara yang baik.
Sebab daripada awal tadi kita menggunakan istilah tayyib, okey, iaitu istilah yang menunjukkan bahawa Allah itu maha baik. Allah hanya menerima yang baik daripada kita. Kita jangan melihat perkara baik itu hanya dari sudut amalan kita, tindakan kita dan tutur kata kita. Tetapi kita juga perlu lihat ia daripada sudut apa yang kita pakai, apa yang kita letakkan pada badan kita. Barang-barang yang kita ada kat depan kita ni, yang kita pegang. Handphone yang kita dapat ni daripada mana sumbernya, contoh. Pen yang kita pegang, sumbernya daripada mana. Okey, apa lagi? Tisu, tablet, apa-apa yang ada. Sumbernya daripada mana? Kadang-kadang kita terlepas pandang tentang hal ini, bukan? Kita cuma ingat, kita kena cakap benda yang baik, kita kena bertindak dengan tindakan yang baik, kita kena buat amal-amal soleh. Itu kita ingat. Tapi kita lupa tentang pakaian kita mesti yang baik, pakaian yang sumbernya baik, yang halal. Apa yang kita makan, kan? Makan tu memang biasa, kita ingat kita mesti makan makanan yang halal. Cuma biasa juga, ada orang tak kisah. Yang penting kita kenyang. Ada orang begitu. Tetapi, kalau kita jadi orang yang tak kisah, okey, yang tak indah sangat, kita makan apa, kita pakai apa, apa yang kita miliki ni kan daripada sudut harta kita, contohnya rumah ke apa, kita tak kisah daripada sumber apa pun, yang penting kita ada. Inilah yang menjadi penyebab kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang terlepas pandang pada poin yang kelima. Kita cuma ingat yang baik itu hanya pada apa yang kita buat daripada sudut tindakan, ucapan dan amal kita. Tapi kita lupa tentang apa yang kita miliki daripada sudut harta, benda dan juga apa yang kita makan yang menjadi darah daging kita. Dan bila seseorang dia jaga makanannya, hartanya, setiap sesuatu yang dia miliki, dia dapatkan, kan, sesuatu yang kita nak miliki ni kita dapatkan dengan cara yang bagaimana? Jawatan contohnya kita dapatkan dengan cara yang bagaimana? Adakah dengan cara yang baik ataupun dengan cara tikam belakang? Macam tu kan? Kita lupa tu macam tu. Kita kata tak apa, yang penting tu rezeki saya lah Ustazah. Saya buat macam mana tu suka hati saya lah, yang penting tu rezeki saya. Tak. Kita lihat kita dapat jawatan kita bagaimana? Adakah kerana kita fitnah seseorang kita dapat jawatan itu? Ini kadang-kadang kita lupa. Sebab itu di sini Nabi ingatkan kepada kita, kalau kita dah jaga semua itu tadi, tapi bagaimana harta yang kita miliki, duit kita, makanan kita, kita perlu pastikan ia juga baik. Jika ia baik, maka baiklah semuanya. Maka sebab itu di sini kita lihat pengajaran kita ada 3. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima amalan yang baik. Semua amalan yang baik ni saya dah sebutkan tadi semuanya. Semua perkara yang baik Allah Subhanahu Wa Taala akan terima kerana Allah itu maha baik. Dan kita sebab itu kita perlu pastikan setiap apa yang kita makan dan setiap apa yang kita gunakan, okey, bukan setakat kita makan tapi yang kita gunakan, pakaian, handphone dan sebagainya, tadi pun saya dah sebutkan barang-barang yang ada di sekitar kita ini, dalam kehidupan ianya adalah sumber yang baik juga. Okey? Dan makan makanan yang haram ataupun bila kita dapatkan sesuatu daripada sumber yang haram, inilah yang menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Cuma yang paling pentingnya sekarang ini, bila kita sentiasa bertanya, kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Saya nak ingatkan begini ya, jemaah. Dalam hidup kita ini, betul, kadang-kadang kita ni dah jaga banyak perkara dalam hidup kita. Kita jaga makan minum kita, kita jaga amalan kita, semua kita jaga. Lalu kita bertanya, saya dah jaga 5 perkara tadi Ustazah, tapi kenapa Allah masih tak kabulkan doa saya? Dia bukan tentang Allah tak kabulkan doa kita, jemaah. Nabi SAW ada ingatkan kepada kita. Saya nak jadikan hadis ini sebagai penutup pada perbincangan kita pada malam ini. Nabi ada ingatkan kepada kita, ma min muslimin. Tidaklah di kalangan kita ni, mana-mana di kalangan kita orang yang beriman kepada Allah, di kalangan orang Muslim, yada'u bida'watin, yang dia berdoa kepada Allah dengan satu doa, laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin,
Yang mana bila dia angkat tadi tangan dia berdoa kepada Allah, tidaklah pada doa itu mengandungi unsur-unsur dosa. Bukan dia tak doa tentang dosa. Ya Allah, kau matikanlah dia cepat. Macam tu kan dosa tu kan. Ya Allah, kau matikanlah dia cepat. Ya Allah, kau kenakanlah nombor ekor aku. Ini benda-benda yang dosa. Kemudian kita kata dalam doanya itu tidak juga ada unsur-unsur yang memutuskan silaturahim. Contoh kita doa, ya Allah, kau jauhkanlah laki aku daripada mak dia. Ini contoh, ya, yang mana kita nak putuskan silaturahim. Dan kita berdoa, dua unsur itu tidak ada. Maknanya doa ini selama mana ianya tidak mengandungi dua unsur itu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat doa kita. Cuma ada 3 kemungkinan yang perlu kita pegang baik-baik dalam hidup ini. Pertama, Nabi kata doa itu sama ada Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan ia dengan segera. Biasa juga bila kita berdoa kepada Allah, cepat doa kita Allah kabulkan. Alhamdulillah. Tapi Nabi sebutkan. Yang kedua, kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala menunda pengabulannya di akhirat kelak. Yang mana Allah lihat apa yang kita minta itu ia lebih baik diberikan ketika kita di akhirat nanti. Dan jangan lupa juga Allah itu Maha mengetahui tentang diri kita. Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai untuk kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tunda untuk dikabulkan doa kita di akhirat kelak. Namun, kita ada situasi yang ketiga Nabi kata. Nabi kata, imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha. Dan kemungkinan besar Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan itu Allah ingin jauhkan dia dari keburukan yang semisalnya. Mungkin yang kita doakan itu ialah tidak baik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada apa yang kita minta. Dalam erti kata yang lain, tadi kita dah sebut, Allah itu dia malu kan? Allah itu Maha malu kalau dia tak beri apa yang kita minta. Dalam erti kata yang lain kita kata di sini, Allah kebiasaannya akan gantikan untuk kita dengan sesuatu yang lebih baik. Dan tatkala kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah dalam keadaan kita menjaga makan minum kita, harta kita, dalam keadaan kita perhatikan bahawa semuanya adalah perkara yang baik dan halal. Cuba kita lihat dan kita perhatikan apa yang ada di sekitar kita. Bila waktu itu kita kata ataupun kita kata kenapa Allah masih tak berikan apa yang kita minta? Lihat apa yang ada di sekitar kita. Pasti ada sesuatu yang lebih baik Allah ganti untuk kita. Mungkin Allah gantikan dengan kesihatan yang baik. Allah berikan kepada kita dengan rezeki yang melimpah ruah. Allah berikan kepada kita dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ibu mertua yang baik kan? Ada orang dia tak dapat situasi itu. Allah berikan kita pasangan yang baik. Masya Allah, barakallah. Bermakna dalam keadaan kita berminta, Allah ingin mengajar kita, jadilah hamba Allah yang bersyukur terhadap sesuatu yang kita ada. Dan jadilah hamba Allah yang bersabar pada sesuatu yang tidak kita miliki. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk kita bertemu pada bulan hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.